Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam dan selamat pagi kepada jemaah yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi ini dengan hati yang bersyukur. Dalam keadaan tenang, mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sentiasa melihat kami, mendengarkan kami ya Tuhan. Malah Engkau sentiasa memimpin kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, pada pagi ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami semula ke dalam tangan Engkau dengan hati yang bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan daripada segala dosa kami ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami daripada dunia yang gelap ini ya Bapa. Bapa, kami nak serahkan ya Tuhan keinginan kami ya Tuhan, hati minda kami dalam tangan Engkau. Engkau pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hari ini ya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Engkau pimpinlah kami, bersertailah kami, bantulah kami. Kasih Tuhan, ini doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudari.
kita bertemu lagi di saluran bangkit ini. Ya, saya akan membawa kita dalam beberapa hari ini untuk melihat daripada Injil Markus. Ya, daripada Injil Markus kita akan melihat. Nah, hari ini kita melihat satu tema, iaitu tempat untuk bermula. Ya, tempat untuk bermula. Saya mengambilnya daripada Markus 1 ayat 1 hingga 8. Ya, Markus 1 ayat 1 hingga 8. Saya akan bacakan untuk kita, ya, kita boleh dengar, ya. Ayat 1, inilah berita baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Berita baik ini bermula seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Allah berfirman, inilah utusanku. Aku akan mengutus dia terlebih dahulu daripadamu, supaya dia menyediakan jalan bagimu. Seorang berseru di padang gurun, sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes muncul di padang gurun. Dia membaptis orang dan mengisytiharkan berita dari Allah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis supaya Allah mengampunkan dosa kamu. Kata Yohanes kepada orang ramai, banyak sekali orang yang datang dari negeri Yudea dan kota Yerusalem untuk mendengarkan Yohanes. Mereka mengaku dosa dan Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Yohanes mengenakan pakaian yang dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya dibuat daripada kulit. Dia makan belalang dan madu hutan. Dia mengisytiharkan berita ini. Dia yang lebih besar daripada aku akan datang kelak. Aku tidak layak membongkok untuk mengurai tali kasurnya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Nah, kita akan lihat satu ayat ini, ya, daripada apa yang kita baca hari ini, ya, iaitu Markus 1 ayat 4. Ya. Demikianlah Yohanes muncul di padang gurun, dia dibaptis orang dan mengisytiharkan berita daripada Allah. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis supaya Allah mengampun dosa kamu, kata Yohanes kepada orang ramai. Nah, Yohanes mengumumkan perkataan yang hebat ini, bahawa pertaubatan adalah cara orang datang kepada Tuhan dan hasilnya adalah pengampunan dosa. Berkat terbesar yang boleh dialami oleh manusia adalah pengampunan dosa mereka. Inilah yang dicari oleh orang-orang yang keluar dari Yerusalem untuk mendengarkan Yohanes, dan inilah yang mereka temui. Mereka mendapat pengampunan dosa dan ia hanya boleh datang dengan cara bertaubat. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, mesej Yohanes akan menjadi seperti jentolak yang besar, membina lebur raya di padang gurun untuk Tuhan sampai kepada orang asing yang terpencil di tengah-tengah padang gurun. Tanpa jalan anda tidak boleh mandu keluar ke padang pasir untuk membantu seseorang. Anda mesti mempunyai jalan raya, lebur raya di padang pasir. Yohanes adalah jentolak Tuhan untuk membina lebur raya itu. Anda tahu bagaimana jalan raya dibina? Tepat seperti yang diterangkan oleh Yesaya dalam bab 40. Timbusilah tiap-tiap lembah, ratakanlah tiap-tiap gunung. Bukit-bukit akan menjadi dataran dan tanah yang lekuk akan diratakan. Itulah yang berlaku daripada pertaubatan. Ia menjatuhkan semua kebanggaan yang tinggi yang kita pegang dan keangkuhan kita yang enggan mengaku salah. Ia mengambil bahagian dalam kehidupan kita yang tertekan, di mana kita memukul dan menyeksa dan menghukum diri sendiri dan mengangkatnya. Ia mengambil tempat-tempat yang telah bengkok, di mana kita telah berbohong dan menipu, dan membaikinya semula. Dan ia menjadikan tempat yang kabur itu jelas. Maka Allah ada pada saat pertaubatan itu berlaku. Yohanes membawa kepada Kristus satu-satunya cara mereka boleh datang, yaitu melalui pengakuan dosa mereka. Apabila orang datang dengan cara ini, Tuhan menemui mereka, membersihkan mereka dan mengampuni mereka. Tetapi ada pembaptisan yang lebih besar, yaitu pembaptisan Roh Kudus.
pada hari Pentakosta, ketika Roh Tuhan datang, Petrus berdiri dan menawarkan kepada manusia dua perkara: pengampunan dosa dan janji Roh Allah. Sejak masa itu, Tuhan telah menyediakan perkara-perkara ini kepada mana-mana lelaki atau wanita yang akan bermula semula hidup yang baru dalam Yesus. Itulah pertobatan. Saudara-saudari, adakah anda pernah bertobat? Pernahkah anda mengubah fikiran anda, berhenti mempertahankan diri anda dan cuba menyalahkan segala-galanya kepada orang lain dan berkata, "Tidak Tuhan, tidak ada orang lain yang harus dipersalahkan, tetapi saya sahaja. Beginilah saya, dan saya perlukan satu bantuan daripada Tuhan." Disitulah Allah akan menemuimu. Dia sentiasa bertemu manusia pada ketika itu, menyucikan rasa bersalah kita, membersihkan, mengampunkan. Disitulah kamu akan mendapat pengampunan dosa. Jika anda tidak pernah bertaubat sebelum ini, saya mengasah anda untuk berbuat demikian sekarang. Tuhan akan menemui anda di sana. Dalam ketenangan hatimu sendiri, di mana hanya Tuhan yang mendengar, kamu boleh berkata kepadanya, "Tuhan, aku bertaubat. Bawalah saya ke jalan yang benar. Bawalah saya ke jalan yang lurus." Nah, saudara-saudari, di sini saya ada satu soalan untuk kita renungkan. Bila terakhirnya kamu meminta pengampunan daripada Tuhan? Bila terakhir sekali kamu meminta pengampunan dari Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sentiasa melihat kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sentiasa memberikan kami peluang demi peluang untuk kami bertaubat dan datang balik kepada Engkau. Bapa, kami berdoa agar Engkau akan terus bersabar dengan kami ya Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Bapa, kami berdoa agar kami dapat datang kepada Engkau hari ini juga untuk kami bertaubat daripada segala dosa kami ya Tuhan, daripada segala keengganan kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Kami ingin datang kepada Engkau supaya kami diperbarui, kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan di dalam Engkau. Bapa, tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami untuk kami membuangkan segala rasa ketinggian dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan datang dengan kerendahan hati kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dan seterusnya dalam tangan Engkau. Engkau sertailah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa pada hari yang seterusnya.